Maharaja Pedang Tertinggi, C21 Genius dan Bodoh. Bab 21 Genius dan Bodoh. Murid generasi ketiga itu membuka mulutnya lebar-lebar kerana terkejut, tergagap-gagap dalam keterujaan selepas terpegun seketika. Nombor 89, Xiao Chengchuan, Grade A campur untuk unsur emas. Malah beberapa orang tua berjubah perak yang memicingkan mata mereka dari kejauhan bergegas apabila mendengar berita itu. Penatua terkemuka, yang kelihatan berani dan ganas seperti singa, mengangguk puas apabila melihat api emas meletus keluar dari telur batu itu. Dia tersenyum dan berkata, tidak mengapa, keajaiban Grade A campur pertama hari ini akhirnya ditemui. Nampaknya ini adalah satu lagi jenius dalam sek yang mencari ilmu pedang yang ramai penduduk. Penatua yang lain membisikkan beberapa perkataan kepada murid generasi ketiga. Murid itu kemudian tergesa-gesa mencatat sesuatu pada dokumennya. Jelas sekali bahawa Xiao Chengchuan, yang berasal dari bandar Qingyang, telah menjadi tumpuan utama mazhab itu. Semua pengawal dari bandar Qingyang bersorak gembira kerana mereka gembira dengan bakat tuan muda mereka. Rasa hormat juga meningkat dalam hati Ding Hao. Bakat Xiao Chengchuan sememangnya mengagumkan. Tahap Grade A campur sahaja membuktikan potensinya dan menjamin dia mendapat tempat dalam sek yang mencari ilmu pedang. Nama tuan muda Pekan Qingyang, Xiao Chengchuan, serta-merta meninggalkan kesan dalam fikiran ramai pemuda lain yang mengambil ujian. Kekecohan ini reda dengan pantas ketika peperiksaan diteruskan. Tiba-tiba, gelombang nafas tercetus di hadapan sekali lagi. Aliran cahaya biru turun dari langit, mati walaupun mesbah peperiksaan di sebelahnya berwarna biru. Nyalaan yang jernih nampaknya tidak lebih lemah daripada cahaya yang dicipta oleh Xiao Chengchuan Grade A campur. Nombor 789, Li Ruo, Grade A campur untuk unsur air. Pengumuman bersemangat murid generasi ketiga berbunyi di atas altar peperiksaan sekali lagi. Ding Hao disedarkan apabila dia mengangkat kepalanya untuk melihat gadis itu. Di atas altar pemeriksaan di sebelahnya, gadis Li Ruo yang sombong tetapi sangat cantik berdiri di sana seperti bidadari yang hendak naik ke syurga, dengan gaun satin putih tulennya bergoyang-goyang ditiup angin. Dia meletakkan tangannya yang halus seperti jade pada telur batu ketiga dan gelombang cahaya biru menyelubungi gadis itu dan telur batu itu. Ia membuatkan dia kelihatan lebih menarik seolah-olah dia adalah seorang dewi yang telah turun dari kayangan. Pemandangan yang begitu menarik secara semula jadi memikat pandangan ramai individu. Ini terutama berlaku untuk tuan-tuan muda dan tuan-tuan muda yang yakin dari pelbagai mazhab besar. Mereka merenung tajam gadis berpakaian putih di atas mezbah itu seolah-olah mereka sudah ditawan oleh kecantikannya dan sudah mengorbankan jiwa mereka untuknya. Satu lagi genius Grade A campur. Dia sangat cantik, seperti bidadari di bumi. Hidup saya akan lengkap jika dia boleh tersenyum kepada saya. Di bawah altar, kedua-dua murid dari sek yang mencari ilmu pedang dan budak-budak yang mengambil peperiksaan itu memandang kosong ke arah gadis seperti dongeng di atas altar kerana mereka disihir oleh kecantikannya. Suara perbincangan ada di mana-mana. Saya tidak sangka cili kecil yang licik ini juga berbakat, berada pada tahap yang sama dengan Xiao Chengchuan. Oh ya, bagaimana dengan sepupunya Li Chanyang? Dan gadis cantik yang lain si Jie? Bagaimana prestasi mereka dalam ujian itu? Ding Hao tidak menyangka telah bertemu dengan dua orang genius itu dalam kejadian 3 hari lalu. Barisan beratur maju, dan tiba giliran Ding Hao tidak lama kemudian. Dia naik ke altar peperiksaan 1 dan menyerahkan kad nombornya kepada murid generasi ketiga. Dia kemudian berjalan ke meja jade dan menekan dua tangannya pada telur batu yang mewakili unsur emas. Menurut ingatannya, Ding Hao sebelum ini tidak pernah tidak dapat mengaktifkan sebarang telur batu dalam beberapa ujian lalu. Oleh itu, dia juga tidak pasti dengan elemennya dan hanya boleh mengujinya satu persatu. Tiada tindak balas terhadap telur batu pertama unsur emas. Secebis cahaya pun tidak muncul. Ini bermakna Ding Hao tidak sesuai untuk unsur emas. Ding Hao menggelengkan kepalanya dan berjalan ke telur batu kedua yang mewakili unsur kayu. Dia kemudian menekan tangannya di atasnya. Tiada reaksi walaupun selepas setengah minit. Satu lagi kegagalan. Ding Hao mengerutkan kening dan menekan tapak tangannya pada telur batu ketiga yang mewakili unsur air. Masih tiada reaksi selepas 10 saat. Masih gagal. Pada masa ini,
pemuda yang beratur di belakang sudah mengejek dan mentertawakannya. Malah beberapa murid generasi ketiga yang memberi tumpuan kepada ujian menunjukkan ketidaksabaran mereka dan memandang Ding Hao dengan penuh simpati. Ding Hao tidak mengubah ekspresinya atau berlama-lama lagi. Dia meletakkan tangannya pada telur batu keempat yang mewakili unsur api. Hasilnya adalah sama. Tiada reaksi terhadap telur batu yang mewakili unsur api. Terdapat 2 biji telur batu yang tinggal, satu untuk unsur tanah dan satu lagi untuk unsur yang tidak jelas. Tubuh manusia biasa terdiri daripada unsur emas, kayu, air, api dan tanah. Salah satu daripada 5 elemen ini akan menjadi yang dominan dalam badan. Sebagai contoh, Xiao Qingchuan mempunyai skor grade A campur untuk elemen emasnya, yang bermaksud bahawa dia mempunyai sejumlah besar unsur emas dalam badannya, menjadikan latihan kemahiran yang berkaitan dengan elemen emas lebih mudah. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna bahawa dia hanya mempunyai unsur emas dalam badannya tetapi hanya mencerminkan fakta bahawa unsur-unsur lain telah ditindas oleh unsur emas yang kuat dalam badannya, menjadikan penanaman jenis kemahiran lain lebih sukar. Jarang ditemui seseorang seperti Ding Hao, yang tidak mencetuskan sebarang reaksi daripada keempat-empat telur batu ujian emas, kayu, air dan api. Ini pada asasnya bermakna Ding Hao adalah orang bodoh yang tidak berguna sama sekali tidak cekap dalam seni mempertahankan diri. Ding Hao mengerutkan dahinya sambil cuba mencari penyelesaian. Cepatlah, bodoh. Jangan berlama-lama. Masih ramai yang menunggu di belakang anda. Keluarlah jika anda tidak mahu berada di sini, sial. Bodoh di sini untuk membuang masa saya. Murid generasi ketiga yang bertanggungjawab mengumpul data untuk Ding Hao sudah tidak sabar memarahinya. Ding Hao mencemooh sambil mengangkat kepalanya untuk melihat murid generasi ketiga ini yang menyerupai tembikai musim sejuk yang pendek dan besar. Dia tidak berkata apa-apa dan menekan tangannya pada telur batu yang mewakili unsur tanah. Masih tiada reaksi selepas lebih 10 saat. Nampaknya Ding Hao juga tidak mempunyai unsur tanah. Nasib malang. Nampaknya anda seorang yang bodoh tanpa satu pun daripada 5 unsur itu. Ambil token kamu dan buang. Tembikai musim sejuk yang pendek dan besar itu marah kepada Ding Hao kerana direnung olehnya, dan dengan itu mengambil peluang ini untuk membalas dendam, dan dengan itu melemparkan token itu terus ke arah Ding Hao. Ding Hao meraih token di udara dan mendengus. Bagaimana anda tahu bahawa saya tidak berguna apabila saya masih belum mencuba telur batu ujian terakhir? Bagaimana mungkin anda mempunyai unsur-unsur yang tidak jelas itu sedangkan anda sudah kelihatan sangat miskin dan tidak berguna? Izinkan saya memberi nasihat kepada anda, jangan lupa untuk mengelakkan diri daripada terus dihina dalam ujian. Tembikai musim sejuk yang pendek dan gemuk itu mengejek Ding Hao dengan kasar. Dia pendek dan hodoh. Dia hanya cemburu dan dengki dengan Ding Hao yang kacak, anggun dan tinggi lampai itu. Tambahan pula, dia melihat Ding Hao datang dengan pakaian lasak seorang diri, dan dengan itu yakin dengan latar belakang rendahnya. Oleh itu, dia menggunakan peluang itu untuk membuli Ding Hao. Maharaja Pedang Tertinggi, C22 apakah genius? Bab 22 apakah genius? Oh, awak ni, kicauan seorang wanita di bawah pentas. Kenapa awak ambil ujian ini? Saya rasa anda bukan pengikut sek yang mencari ilmu pedang. Haha, saya fikir anda sangat berkuasa, tetapi ternyata anda hanya sekeping sampah yang gagal pada semua 5 elemen. Turun sini. Ding Hao memandang ke bawah. Gadis genius yang baru sahaja selesai mengambil ujian, Li Yiruo, memandangnya dengan mengejek. Anda tahu sampah ini? Haha, awak dengar tak? Lady Li menyuruh kamu turun. Anda gagal ke semua 5 elemen. Sesat. Sekumpulan lelaki muda yang cuba menarik perhatian Li Yiruo melihat bahawa wanita itu berdendam dengan lelaki di atas pentas, dan mereka semua segera mula mengejeknya untuk menarik perhatiannya. Ding Hao ketawa dingin. Atas sebab tertentu, dia sebenarnya berasa lebih kuat, dan semua kebimbangannya hilang. Dia melangkah keluar dan menekan tangannya pada telur ujian ke-6. Boom! Dalam sekelip mata, sesuatu seolah-olah meletus. Sinaran cahaya perak memanah ratusan meter ke langit, berkilauan seperti ais dan seputih cahaya bulan. Cahayanya yang terang menyelubungi seluruh kawasan ratusan meter dari pentas. Seluruh arena ujian serta-merta menjadi senyap.
Senyuman di wajah murid generasi ketiga yang cuak itu terkaku, dan buku di tangannya jatuh ke lantai pada suatu ketika. Di bawah pentas, Li Yiro juga terkejut. Matanya yang cantik dipenuhi rasa tidak percaya. Dia langsung tidak menjangka perkara ini akan berlaku. Garisan cahaya perak itu berpuluh-puluh kali lebih tinggi dan lebih padat daripada cahaya unsur airnya. Walaupun dia tidak tahu elemen apa yang diwakili oleh cahaya ini, dia tahu bakat Ding Hao tidak dapat dinafikan di luar tandingannya. Pemuda-pemuda yang mengejek itu juga dibiarkan ternganga, seakan-akan itik yang diraut di leher. Mereka berasa amat menyesal. Jika boleh mereka akan menelan semua yang mereka katakan tadi. Mereka telah menghina bakat yang melampau hanya untuk menenangkan wanita mereka, yang sangat rabun. Semoga lelaki ini tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Jadi, apakah tahap elemen saya? Ding Hao melepaskan tangannya dari telur dan bertanya dengan senyap. Saya, rakan murid saya sangat bodoh sebelum ini. Saya murid generasi ketiga yang dungu itu berkata kepada Ding Hao sambil menjilat, sudah memanggilnya rakan murid. Dia berasa sangat sedih dengan apa yang dia katakan sebelum ini sehingga dia akan menangis. Mengapa dia memilih untuk menghina genius ini? Dengan bakat seperti ini, Ding Hao pasti akan memasuki sek yang mencari ilmu pedang. Dia pasti juga akan menerima sejumlah besar latihan oleh mazhab dan menjadi calon murid pengganti. Jika Ding Hao masih menyimpan rasa dendam terhadapnya selepas mendapat status, zaman murid yang culas ini dalam mazhab itu akan berakhir. Wush, wush, wush. Dengan tiupan angin, beberapa figura muncul. Semua orang berasa pening di hadapan pergerakan Ding Hao sebelum ini. Penatua berjubah perak bangun dari tidur lena dan segera muncul di pentas satu, memandang Ding Hao seolah-olah dia adalah Holy Grail. Hebat, sungguh hebat, hahaha. Yang berpangkat tertinggi berdiri di tengah dan kelihatan mengancam seperti singa, dengan rambut putih dan janggut berduri. Dia menepuk perlahan bahu Ding Hao dan berkata sambil ketawa menderu, bagus sekali. Saya tidak pernah menjangkakan sek yang mencari ilmu pedang kami akan bertemu dengan murid elemen peringkat Tuhan hari ini. Ini adalah sebab untuk perayaan. Siapa nama awak, anak muda? Ding Hao. Ding Hao. Nama yang hebat dan berkuasa. Orang tua itu mengusap janggutnya dan ketawa. Seorang penatua berhampiran yang berumur kira-kira 50 tahun tiba-tiba bertanya, Ding Hao, adakah anda mahu menjadi murid saya? Sebagai orang tua, saya mempunyai status yang tinggi dalam mazhab. Jika anda mahu, anda boleh melangkau peperiksaan berikut dan menjadi murid pintu dalam dengan segera. His, desis. Lelaki muda yang lain tersentak dan memandang Ding Hao dengan iri hati. Para penatua lain juga membuat tawaran. Lupakan, Ding Bua, adalah satu pembaziran bakat Ding Hao untuk mempunyai anda, seorang penatua pintu luar, sebagai tuan. Dia harus menyelesaikan ujian lain dan dinilai oleh pintu dalam, balas tua seperti singa itu dengan kejam. Kemudian, dia mengingatkan Ding Hao sambil tersenyum, saya adalah penatua pertama di pintu luar, Liu Wenkuang. Anak muda, anda tidak sepatutnya memilih tuan secara rawak. Tunggu sehingga anda selesai dengan ujian anda. Dengan bakat anda akan menerima banyak perhatian daripada mazhab dan ditugaskan sebagai tuan yang lebih baik, jadi jangan mengambil risiko merosakkan kerjaya anda. Dalam sek yang mencari ilmu pedang, memilih tuan adalah sangat penting. Jika Ding Hao komited dengan seorang tuan, hampir mustahil untuk bertukar. Ding Bua berang. Walau bagaimanapun, Liu Wenkuang sangat berkuasa di pintu luar, dan dia tidak berani mencabarnya. Ding Hao berasa sangat bersyukur dan berkata dengan tulus, terima kasih atas nasihat anda, Elder Liu. Sudah tentu, bakat itu penting, tetapi niat anda lebih penting. Anak muda, anda perlu bekerja keras untuk menjadi berkuasa, jadi jangan terlalu lalai kerana kejayaan anda, kata Liu Wenkuang. Kemudian, dia dan penatua lain kembali ke tempat duduk mereka. Liu Wenkuang juga mahukan Ding Hao sebagai muridnya, tetapi dia tahu dia bukan tandingan orang tua pintu dalam. Itulah sebabnya dia hanya memberi beberapa kata nasihat untuk mewujudkan niat baik. Genius seperti Ding Hao lebih mudah didekati sebelum mereka meningkat menjadi hebat. Pada masa hadapan, akan ada sedikit peluang untuk berkawan dengannya. Kebanyakan penonton telah pergi, meninggalkan hanya beberapa orang yang masih menonton Ding Hao dengan kagum. Li Yiro juga telah pergi sebentar tadi.
Kebanggaannya telah terluka teruk, dan dia tidak mahu tinggal. Rakan murid awak saya tergagap murid generasi ketiga di atas pentas. Dia memerlukan lencana Ding Hao untuk merekodkan pencapaiannya, tetapi berasa amat janggal untuk memintanya kembali kerana dia baru sahaja melemparkannya kepada Ding Hao. Bersambung. Bertemu di bab seterusnya.